Assalamualaikum. Hai semua. Apa khabar? Saya harap sehat semuanya. Awalnya saya ingin memperkenalkan diri saya, itu Nurin Syahirah binti Badruddin, dan dua sahabat saya iaitu Hanani binti Muhammad Syaha dan Husna Hanani binti Muhammad Syukri, yang mana kami bekerjasama mengalirkan kreativiti kami untuk menghasilkan sebuah perbentangan bagi unit 11. Bermula dengan pengertian kod etika dari bahasa Yunani menggunakan perkataan ethos, iaitu yang bermaksud kesusilaan dan adat kebiasaan. Manakala bahasa Latin menggunakan dari perkataan mos atau mores, iaitu adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan mengamalkan perbuatan yang baik, iaitu kesusilaan. Manakala bahasa Arab pula menggunakan perkataan akhlak, iaitu sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang yang menjadi amalan. Tidak terkecuali iaitu pengertian dari tokoh-tokoh tersuh. Kementerian Pendidikan Malaysia telah menggariskan 7 nilai etika kerja yang wajib diamalkan. Wajibkan diamalkan oleh siapa? Oleh setiap guru yang sedang berkhidmat. Mereka wajib akur dan tidak melanggar etika ini. Yang pertama adalah nilai amanah. Yang kedua adalah nilai benar. Yang ketiga adalah nilai bijaksana. Yang keempat adalah nilai bersyukur. Yang kelima adalah nilai dedikasi. Yang keenam adalah nilai ikhlas. Dan yang ketujuh adalah nilai penyayang. Dapat ke? Kalau dapat, mari kita bincangkan lagi. Nilai etika yang pertama adalah amanah. Amanah adalah seterusnya nilai dedikasi yang wajib ada dalam diri seorang. Ada 6 perkara yang telah digariskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia berkenaan dengan prinsip etika kerja. Yang pertama, prinsip niat yang betul. Yang kedua adalah perlakuan yang baik. Yang ketiga adalah menggerak ke arah pembaikan. Yang keempat adalah memperkotakan apa yang dikatakan. Yang kelima adalah prinsip disiplin dan adab. Dan yang keenam adalah prinsip menghargai dan bertanggungjawab terhadap hasil organisasi. Prinsip yang pertama yang telah digariskan adalah niat yang betul. Begitu juga prinsip yang perlu dikuasai oleh seorang guru adalah Kod etika profesional keguruan. Terdapat 4 elemen penting dalam kod etika keguruan. Yang pertama adalah tanggungjawab guru terhadap murid, tanggungjawab guru terhadap ibu bapa, tanggungjawab guru terhadap rakan sejawat, dan akhir sekali adalah tanggungjawab guru kepada masyarakat dan negara. Tanggungjawab guru terhadap murid adalah melibatkan kebajikan dan keselamatan murid daripada hal peribadi. Seterusnya, guru hendaklah bersikap adil terhadap murid tanpa mengira faktor jasmani, mental, emosi, politik, ekonomi, sosial, keturunan dan agama. Seterusnya, menunjukkan satu cara pakaian, pertuturan dan tingkah laku yang dapat memberi contoh yang baik kepada murid. Selain itu, guru turut bertanggungjawab membimbing dan mengajar seseorang murid tanpa sebarang bayaran. Akhir sekali, memelihara dan memperbaiki tahap kecekapan ihtisas menerusi penyelidikan, lawatan, menghadiri kursus ihtisas, persidangan, seminar atau mesyuarat supaya pengajaran mencapai kualiti yang tinggi. Tanggungjawab guru terhadap ibu bapa pula melibatkan berkenaan menghormati tanggungjawab utama ibu bapa terhadap anak-anak mereka. Seterusnya, berusaha mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama erat antara institusi pendidikan dengan ibu bapa, di mana ia berkaitan tentang keadaan rumah tangga atau tentang anak mereka adalah sulit dan tidak akan membocorkan sebarang maklumat kepada sesiapa
kecuali mereka yang berhak mengetahuinya. Selain itu, guru turut bertanggungjawab memberi maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak mereka dan menggunakan maklumat itu secara teliti dan bijaksana. Tambahan pula, tanggungjawab guru terhadap ibu bapa dapat mengelakkan diri daripada menggunakan atau dipengaruhi oleh kedudukan sosial dan ekonomi ibu bapa murid. Akhir sekali, mengelakkan diri daripada mengeluarkan kata-kata atau melakukan sesuatu yang boleh menjejaskan kepercayaan murid terhadap ibu bapa atau penjaga mereka. Tanggungjawab guru terhadap rakan sejawat dan profesion keguruan. Guru hendaklah mengelakkan diri daripada membuat sebarang kenyataan atau ulasan yang boleh mencemarkan nama baik seseorang guru di hadapan murid. Seterusnya, tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan sebagai seorang guru. Tambahan lagi, guru haruslah berusaha menunaikan tanggungjawabnya dengan rajin dan bersungguh-sungguh serta sejajar dengan kemajuan etisas dan sosial. Sentiasa bersedia membantu rakan sejawat, terutamanya mereka yang baru menceburi profesion keguruan. Guru turut perlu mengawasi diri supaya tidak mencemarkan nama baik profesion keguruan dan menjadi ahli kepada sesebuah pertubuhan guru. Tanggungjawab guru terhadap masyarakat dan negara pula ialah guru hendaklah mengelakkan diri daripada menyebarkan sesuatu ajaran yang boleh merosakkan kepentingan murid, masyarakat, negara atau bertentangan dengan rukun negara. Guru hendaklah memupuk dalam diri murid dengan sikap dan nilai yang boleh membantu dan membimbing mereka untuk menjadi warga negara yang taat setia, bertanggungjawab dan berguna, menghormati orang yang lebih tua, menghormati adanya perbezaan, kebudayaan, keturunan dan agama. Seterusnya, menghormati masyarakat di tempat berkhidmat dan memenuhi segala tanggungjawab sebagai warga negara dan mengambil bahagian dalam kegiatan masyarakat. Guru hendaklah menggalakkan kerjasama dan persefahaman antara guru dengan ibu bapa, institusi pendidikan dengan masyarakat. Seterusnya, memberi sumbangan untuk meninggikan kehidupan moral, kebudayaan, kecendekiawanan masyarakat dan akhir sekali berpegang kepada tingkah laku yang sopan yang diterima oleh masyarakat dan menjalani kehidupan seharian dengan baik. Terdapat 6 kepentingan kod etika profesionalisme keguruan. Yang pertama adalah garis panduan, yang kedua adalah peranan dan tanggungjawab guru, yang ketiga adalah keunikan, yang keempat adalah semakan, yang kelima adalah tingkatkan imej dan akhir sekali adalah nilai. Berdasarkan kepentingan-kepentingan tersebut, Kod Etika Profesionalisme Keguruan telah menyediakan garis panduan bagaimana untuk selayaknya bertingkah laku dan bertata susila dalam profesion keguruan. Oleh itu, Kod Etika telah menyatakan dengan tepat dan jelas bagaimana amalan yang harus menjadi amalan guru-guru ketika berkhidmat dalam profesion keguruan. Kod Etika Profesionalisme Keguruan juga turut telah menyatakan peranan dan tanggungjawab seorang guru terhadap stakeholder dalam bidang pendidikan. Oleh itu, guru haruslah tahu peranan dan tanggungjawab mereka dan melaksanakannya dengan baik. Selain itu, guru turut dapat melihat keunikan Kod Etika Profesionalisme Keguruan yang ada di Malaysia ini, di mana kandungan pada setiap Kod Etika Profesionalisme Keguruan adalah berbeza di dalam negara. Oleh itu, perkara ini dapat menimbulkan rasa hormat terhadap profesion dan seterusnya mempertingkatkan kualiti perkhidmatan masing-masing. Kod Etika Profesionalisme yang telah didokumentasikan boleh digunakan untuk menyemak semula amalan yang dilakukan dari semasa dan ke semasa. Dengan adanya Kod Etika Profesionalisme Keguruan, guru dapat meningkatkan lagi imej profesion keguruan secara rasmi, di mana ia dapat dilihat dan dihayati oleh masyarakat sekeliling, di samping menyedari tanggungjawab mereka dalam membantu guru mencapai matlamat pendidikan negara yang telah digaris oleh Kementerian Pendidikan.
Etika kerja merupakan nilai-nilai penting dalam sesebuah organisasi di mana pengamalan etika dapat mengekalkan, memelihara dan meningkatkan kepercayaan yang diberi dalam menjalankan tugas serta memupuk tanggungjawab bersama dalam mengeratkan perhubungan antara satu sama lain dalam organisasi tersebut. Seterusnya adalah peraturan pendidikan dan perundangan pendidikan. Di dalam topik ini kita akan membicarakan tentang pengertian, persamaan dan perbezaan antara peraturan pendidikan dan perundangan pendidikan. Pengertian peraturan pendidikan dan perundangan pendidikan ialah di mana peraturan pendidikan merujuk kepada perbuatan tentang moral yang menjamin keadilan dan satu bentuk kawalan ke atas semua penjawat awam untuk menjamin kesejahteraan hidup. Perundangan pendidikan pula merujuk kepada semua peraturan yang berkaitan tingkah laku yang dibentuk mengikut autoriti atau adat sesuatu kaum. Undang-undang yang telah digubal oleh sebuah badan penggubalan undang-undang yang bertujuan melindungi hak individu dan kebebasan tertentu. Peraturan merupakan syarat yang perlu dipatuhi, manakala perundangan adalah undang-undang yang digubal bagi memelihara hak individu. Terdapat 6 persamaan antara peraturan pendidikan dan perundangan pendidikan. Yang pertama ialah dokumen bertulis, kedua adalah panduan dalam kehidupan, ketiga adalah panduan sekiranya berlaku masalah, yang keempat peraturan disahkan sebelum digunakan, yang kelima kaedah pembuatan hukuman adalah sama, akhir sekali memastikan pendidikan Malaysia berkembang. Terdapat beberapa perbezaan antara peraturan pendidikan dan perundangan pendidikan. Peraturan pendidikan bertujuan mendisiplinkan individu serta amanah dalam pekerjaan bagi mewujudkan sistem tabik urus yang cekap dan berkualiti. Sebagai contoh, Perintah Am Peraturan 4 Bab D yang membawa maksud peraturan pendidikan lebih kepada menjaga sistem pendidikan supaya sentiasa dapat menghasilkan insan yang dihasratkan. Lantas mewujudkan sekolah yang selamat dan memastikan guru mengambil tindakan yang sewajarnya. Manakala bagi perundangan pendidikan pula bertujuan menjaga hak individu supaya tiada yang melampau bidang kuasa. Sebagai contoh, di dalam Akta Pendidikan 1996 yang membawa maksud perundangan pendidikan adalah undang-undang yang digubal untuk memastikan guru-guru serta pegawai pendidikan menjalankan tugas dengan betul dan tidak menyalahgunakan kuasa serta menjamin keselamatan pendidik dan pelajar. Perundangan ini telah menghadkan dan menyediakan garis panduan kepada guru dalam memberi hukuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Sahanani binti Muhammad Syukri. Saya akan menerangkan tentang peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi oleh seorang guru ataupun seorang pegawai pendidikan. Terdapat 4 peraturan utama yang perlu dipatuhi. Yang pertama adalah Akta Pendidikan 1969. Yang kedua adalah Perkeliling Kementerian dan Ikhtisas. Yang ketiga adalah Perintah Am, Tata Tertib dan Kelakuan. Dan yang terakhir adalah Undang-Undang Sivil dan Syariah. Baiklah, yang pertama adalah Perkeliling Kementerian dan Ikhtisas. Okey, Perkeliling Kementerian dan Ikhtisas ini merupakan satu warta yang telah dikeluarkan oleh pihak kerajaan buat guru dan pegawai pendidikan. Perkeliling Kementerian dan Ikhtisas ini merupakan satu garis panduan yang dikeluarkan buat guru dan pegawai pendidikan untuk mereka melaksanakan tugas dengan baik. Okey. Yang kedua adalah Akta Pendidikan 1969. Akta Pendidikan 1969 ini juga dikenali sebagai Akta 550. Akta 550 ini juga menggaris panduankan tentang pelaksanaan tugas yang perlu dilakukan oleh seorang guru ataupun pegawai pendidikan. Garis panduan ini telah diwartakan supaya memudahkan guru memberi panduan kepada guru ataupun pegawai pendidikan tentang bagaimana untuk melaksanakan tugas mereka dengan baik. Yang ketiga merupakan Perintah Am.
kelakuan dan tata tertib. Perintah am ini menyenaraikan peraturan yang perlu dipatuhi oleh seorang guru ataupun pegawai pendidikan. Perintah am ini juga menyenaraikan kesalahan yang tidak boleh dilakukan dan hukuman yang akan diterima oleh guru ataupun pegawai pendidikan tersebut di atas kesalahan yang telah dilakukan oleh mereka. Yang keempat adalah undang-undang sivil dan syariah. Undang-undang sivil merupakan undang-undang berkaitan ataupun yang mengawal hak sivil manusia. Manakala undang-undang syariah pula merupakan perundangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang bersumberkan Al-Quran dan Sunnah. Ini undang-undang syariah ini menggariskan tentang hukum-hukum dalam pelaksanaan tugas kita ataupun hukum-hukum di atas kesalahan yang telah dilakukan oleh guru ataupun pegawai pendidikan tersebut. Yang seterusnya, fungsi ataupun tujuan di sebalik undang-undang dan akta pendidikan yang telah diwartakan. Terdapat 3 fungsi. Yang pertama adalah pencegahan, yang kedua peringatan dan yang terakhir adalah pengajaran. Akta dan undang-undang pendidikan ini berfungsi sebagai pencegahan. Dengan akta dan undang-undang pendidikan ini mencegah guru-guru daripada melakukan perkara-perkara yang boleh memburukkan imej sekolah ataupun organisasi pendidikan tersebut, serta penyalahgunaan kuasa yang telah diberikan kepada mereka. Okey, akta dan perundangan ini akan mencegah guru-guru ataupun pegawai pendidikan daripada melakukan kesalahan-kesalahan yang telah disenaraikan kerana mereka mengetahui hukuman yang akan mereka terima sekiranya mereka melakukan kesalahan yang telah disenaraikan. Yang kedua, berfungsi sebagai peringatan. Akta pendidikan dan undang-undang pendidikan ini akan memperingatkan guru-guru supaya mereka melakukan tugas mereka dengan baik dan tidak menyalahgunakan kuasa mereka, serta memperingatkan mereka tentang supaya tidak melakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan mereka dihukum. Jadi ini akan memperingatkan guru untuk melakukan tugas mereka dengan baik. Dan yang seterusnya merupakan pengajaran. Akta dan pendidikan, akta pendidikan dan undang-undang pendidikan ini berfungsi sebagai pengajaran buat guru-guru dan pegawai pendidikan, kerana di dalam akta pendidikan dan undang-undang pendidikan telah menyenaraikan hukuman yang akan diberikan buat guru-guru ataupun pegawai pendidikan terhadap kesalahan yang telah mereka lakukan. Hukuman-hukuman ini akan memberikan pengajaran buat guru-guru ataupun pegawai pendidikan tersebut supaya tidak mengulangi kesalahan tersebut dan akan melakukan tugas mereka dengan lebih baik. Sekian daripada saya. Terima kasih.